أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر Tabarakallahu Rabbul Alamin. Sadaqallahul Azim. Dan Tuhan menerangkan pula kehinaan ahli neraka dengan firman-Nya. Ahli neraka menyeru ahli syurga dengan berkata,
limpahkanlah kepada kami sedikit dari air atau dari rezeki makanan yang telah dikurniakan Allah kepada kamu. Mereka ahli syurga menjawab, sesungguhnya Allah telah haramkan kedua-duanya atas orang-orang kafir. Tuhan berfirman, orang-orang kafir itu ialah orang-orang yang menjadikan perkara-perkara agama mereka sebagai hiburan, yang melalaikan dan permainan, dan orang-orang yang telah terpedaya dengan kehidupan dunia, segala kemewahannya dan kelazatannya. Oleh itu pada hari ini, yakni hari kiamat, kami lupakan, tidak hiraukan mereka sebagaimana mereka telah lupa tidak hiraukan persiapan-persiapan untuk menemui hari mereka ini. Dan juga kerana mereka selalu mengingkari ayat-ayat keterangan kami. Dan sesungguhnya kami telah datangkan kepada mereka sebuah kitab Al-Quran yang kami telah menjelaskannya satu persatu berdasarkan pengetahuan kami yang meliputi segala-galanya, untuk menjadi hidayah, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang mahu beriman. Tidak ada perkara yang mereka tunggu-tunggukan melainkan akibat atau kesudahan apa yang telah dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Pada hari datangnya apa yang telah dijanjikan dalam Al-Quran itu, pada hari kiamat kelak, berkatalah orang-orang yang telah melupakannya, yang tidak menghiraukannya dalam dunia dahulu. Sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Tuhan kami dengan membawa kebenaran. Maka adakah untuk kami pemberi syafaat supaya mereka memberi syafaat bagi kami? Atau bolehkah kami dikembalikan ke dunia supaya kami dapat beramal lain daripada apa yang kami telah kerjakan? Sesungguhnya mereka telah merugikan diri mereka sendiri dan telah lenyaplah dari mereka perkara-perkara yang mereka ada-adakan dahulu. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu ia bersemayam di atas arash. Ia melindungi malam dengan siang yang mengiringinya dengan deras, silih berganti. Dan ia pula yang menciptakan matahari dan bulan, serta bintang-bintang. Semuanya tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, kepada Allah jualah tertentu urusan menciptakan sekalian makhluk dan urusan pemerintahannya. Maha suci Allah yang mencipta dan mentadbir sekalian alam. Masih lagi dalam penafsiran suratul A'raf, surah yang ke-7 pada juzuk yang ke-8, pada ayat yang ke-50 sehingga ayat ke-54. Ayat-ayat yang menceritakan tentang dialog antara ahli syurga dengan ahli neraka, dan di antara ashabul a'raf dengan ahli syurga dan ahli neraka. Dan malam ini ialah dialog ahli neraka kepada ahli syurga, di mana bila Allah menceritakan wanada ashabun nar, maka menyerulah penghuni-penghuni neraka, ashabal jannah, akan penghuni-penghuni syurga. Yang dimaksudkan menyeru di sini bahawa mereka meminta kepada ahli-ahli syurga yang dahulu mereka kenali, yang dahulu mereka pernah meremeh-remehkannya, mereka pernah memperolok-olokkannya, iaitu kalangan-kalangan kaum kerabat. Di mana kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika mana ahli neraka berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami ada kenalan kerabat dalam syurga. Izinkan kami untuk melihat mereka dan bercakap dengan mereka. Maka Allah Ta'ala memerintahkan syurga untuk mendekatkan dirinya dengan neraka. Artinya ikhtiar terakhir ahli neraka ialah mereka berharap mereka mendapat syafaat ahli syurga yang mereka dahulu kenal di dunia. Kalangan kaum kerabat, yang isteri yang kenal suaminya, suami yang kenal isterinya, yang anak yang kenal mak ayahnya, mak ayah yang kenal anak-anaknya, saudara yang mengenali saudaranya, kawan yang mengenali kawan. Lalu mereka berkata, ya Allah, ada orang yang kami kenal dalam syurga. Mereka ini terdiri daripada kaum kerabat kami. Izinkan kami untuk melihat mereka dan bercakap dengan mereka. Maka Allah izinkan. Maka Allah perintahkan syurga untuk mendekat.
Kerana kita tahu syurga berada di tempat yang paling tinggi. Neraka berada di tempat paling bawah sekali. Maka Allah izinkan syurga itu bergerak mendekati penghuni neraka. Kemudian ahli neraka melihat kerabat-kerabat mereka dalam syurga. Lalu mereka melihat kerabat-kerabat mereka ini bersenang-lenang dengan nikmat yang diperolehi. Kegembiraan nampak terpancar di wajah-wajah mereka. Seketika itu juga ahli syurga melihat kerabat mereka di dalam neraka yang telah hitam wajah mereka, yang telah menjadi makhluk lain, tidak sebagaimana rupa dulu. Di mana ahli neraka melihat ahli syurga makin cantik, makin lawa. Manakala ahli syurga melihat ahli neraka, hatta yang mereka kenali teruk dah jadi bentuk lain. Tetapi mereka mengenalinya dengan ilmu yang Allah berikan pada mereka. Mereka masih kenal, dia kenal. Dalam keadaan wajah mereka yang sudah berubah, dalam keadaan bentuk fizikal mereka sudah berubah, warna kulit mereka yang sudah berubah, dan juga suasana mereka yang amat menjijikkan, yang amat menyeramkan, yang amat menakutkan. Namun ahli syurga tidak langsung ada rasa kasih belas. Allah haramkan ahli syurga punya simpati untuk menambahkan azab kepada ahli neraka. Kita bayangkan, kalau kita tengah susah tak ada orang simpati dengan kita. Kan kita manusia kalau kita susah, ada seorang dua simpati pun kita dah macam tenang. Sebab itu fitrah kita. Bila ada orang yang kita sayang meninggal, yang komen tu kata moga Allah ampunkan dia, kita dah tenang. Yang komen baik-baik. Tapi bayangkan kaum kerabat yang ketika mana mereka mengharapkan bantuan dan pertolongan, syafaat, bukan sedikit pertolongan. Kecil je pertolongan, tak banyak. Bukan minta masuk syurga. Bukan minta dibawa ke syurga, bukan juga minta keluar dari neraka. Mereka minta sikit, mereka kata afidhu alaina minal ma'. Boleh tak berikan kepada kami, percikkan kepada kami sedikit air daripada syurga. Ini kerana ahli neraka berada dalam keadaan dahaga yang membakar dirinya. Kerana kita kalau haus, perik. Tengkok kita, leher kita, perik. Itu dahaga sangat terperik. Rasa nak juga seteguk air. Ini kalau tengah tidur boleh bangun. Sebab perik kat ni. Kerana perlukan air. Ini periknya di leher sampai ke perut dia. Dek kerana bakaran api neraka yang senantiasa menjulang. Dahaga yang tidak tergambar. Dek kepanasan api neraka. Tuan-tuan, kita duduk tepi api pun dah rasa dahaga. Kita duduk dalam kereta, tutup aircon pun dah rasa dahaga. Duduk dalam kereta, tutup aircon. Sejak lah 5 minit, 10 minit. Tu rasa dahaga ni. Apatah lagi berada dalam api neraka Jahannam yang marak menjulang. Hamparannya neraka, penutupnya neraka, kelilingnya neraka. Tidak ada kerehatan, tidak diringankan. Wajah sudah berubah. Keadaan fizikal juga menakutkan. Dengan mata yang biru, yang hitam likat. Wajah mereka, tubuh badan mereka. Dengan ketebalan kulit. Bibir yang besar. Bibir mereka pun besar. Hodoh paling buruk sekali. Lalu mereka minta, tolong beri kepada kami air. Baik, kenapa mereka minta air? Kerana mereka anggap ini benda paling mudah sekali. Ingat. Ya, bila kita tuan-tuan nak minta tolong, minta paling simple sekali. Dia tak bagi seteguk air. Seteguk air je. Kata mereka, bagi kami seteguk air. Kata Sa'id bin Jubair ketika mana menafsirkan ayat ini. Seorang lelaki memanggil ayahnya dalam syurga. Dia dalam neraka, ayah dia masuk syurga. Dia dalam neraka, saudaranya, abangnya dalam syurga. Lalu dia berkata, qad iqtarabtu, wahai ayahku, aku sudah terbakar. Wahai abangku, aku sudah terbakar. Fa'afdi alayya minal ma', tolong beri aku sedikit air. Lalu Allah berfirman kepada ahli syurga. Sebab ahli syurga ni, dia tak suka-suka jawab dengan perintah Allah. Allah berfirman, ajibuhum, jawab. Sila cakap. Tuan-tuan, mereka ahli neraka tahu mereka tak akan diizinkan oleh Allah. Itu memang SOP dia. Ahli neraka tak akan dapat apa lagi syafaat daripada atau pertolongan atau belas kasihan daripada Allah. Tak ada lagi. Dan mereka berharap dengan kenalan tu, macam kita tuan-tuan, kalau bos tu tak tolong, adalah saudara mara kerja kerani boleh agak-agak boleh tolong lah. Usah-usah bos tu. Pada anggapan mereka.
Mereka tahu ahli syurga ini sebagaimana mereka dahulu taat pada Allah di dunia, demikian mereka taat di hari akhirat kelak. Di dunia mereka amat taat. Sehingga mereka sanggup dihina kerana memegang agama Allah. Mereka sanggup kekurangan harta demi menjaga Islam. Mereka sanggup dikatakan apa-apa sahaja. Asalkan agama itu menjadi pegangan mereka. Maka Allah berkata pada ahli syurga, jawab. Ini yang panggil ini bapa kamu. Yang panggil ini saudara kamu. Orang-orang yang kamu kenali. Sambil berkata, saya sudah terbakar, tolonglah beri sedikit air. Lalu ahli syurga berkata, innallaha harramahuma al-kafirin. Sesungguhnya Allah mengharamkan baik air ataupun makanan, diharamkan sama sekali. Walaupun cuma percikan. Tempias pun tak boleh. Jangan kata nak bagi setengah gelas ke, segelas ke. Ni, mercik pun tak boleh. Setakat percikan, tempiasan pun tak boleh. Lihat bagaimana Allah Ta'ala menggambarkan berputus asanya ahli neraka. Kalau seteguk air pun tak dapat, jangan harap dapat benda lain. Jangan harap minta keluar. Jangan juga harap untuk masuk syurga. Maka Allah Ta'ala menyatakan, Allah mengharamkan pada orang kafir. Lalu Allah menyebut siapa orang kafir. Supaya kita mengenali orang kafir bukan setakat dengan gelaran kafir. Sebagaimana kita faham. Sebab tidak ada orang yang memberi istilah kafir melainkan orang Islam kepada yang bukan Islam kafir. Sebab orang bukan Islam, dia tak pernah kata kita kafir. Sebab istilah tu memang tak ada dalam dia. Walaupun hari ni dicuba-cuba kata juga kita kafir. Istilah itu istilah yang ada dalam Quran, yang hanya digunakan oleh orang beriman. Mana-mana orang yang tidak berpegang dengan agama Allah, mereka kafir. Sehingga ada orang kafir, marah kata kafir. Boleh tak tukar jadi non-Muslim? Kami ni bukan kafir, kami non-Muslim. Kata, ni gelaran Allah bagi. Gelaran ini cukup menjadikan mereka sempit dari. Kamu tu kafir. Jadi kalau kita bercakap orang kafir, kita kata, awak ni kafir. Gelaran itu jauh lebih mereka tertekan berbanding dia kata kita pengganas. Oh ni pengganas ni buat bom ni. Ni serban besar ni ada bom dalam kepala dia ni. Kata itu tidak menyakitkan kita sangat. Tapi istilah ni Allah bagi. Kamu ni kafir. Allah haramkan syurga bagi orang kafir. Sebagaimana Allah haramkan segala nikmat dalam syurga bagi orang kafir. Walau seteguk air. Walau seteguk air. Lalu Allah menyebut orang kafir supaya kita kenal mereka bukan dengan gelaran tapi dengan sifat. Tentu kalau dengan gelaran ramai orang akan mempermainkan orang lain untuk tuduh kafir. Terutama pada zaman orang suka gelar orang. Dengan mudah kata dia itu kafir tu, dia itu sesak tu, dia itu bla bla bla. Maka biar Allah sebut sifat. Supaya kita berada dalam penjelasan daripada Allah. Maka Allah sebut alladzina takhadhu dinahum, orang-orang yang menjadikan agama mereka lahwan wa la'iba, hiburan dan permainan. Allah kata mereka yang tiada disiplin dalam agama bahkan menganggap agama itu cuma mainan dan hiburan. Mereka menganggap agama itu tidak penting. Bahkan mereka anggap agama itu sama belaka. Bagi saya semua agama sama. Yang namakan dengan Tuhan ke, yang namakan dengan nama Jesus ke, nama Allah ke, nama Vishnu ke, nama dengan nama berbagai nama bentuk Tuhan, sama belaka. Kata ini orang mempermainkan agama. Sedangkan dalam hal lain dia boleh kata tak sama. Tapi kerana nak cuba buat dasar yang disebut dasar liberal untuk mengatakan semua agama sama. Ini orang yang mempermainkan agama. Agama ni bukan benda sama. Dia benda yang muktamad. Allah dah sebut dalam Quran. Inna din indallahil Islam. Agama yang Allah akui cuma Islam. Allah sebut. Tidak ada dalam ungkapan nas mana-mana agama lain yang mengatakan agama mereka benar. Tidak ada. Baca dalam agama Hindu pernah tak agama Hindu sebut agama mereka paling benar. Tak ada sebut dalam nas kitab mereka. Demikian juga dalam Bible tak pernah sebut inilah agama paling benar. Tidak. Dengan menafikan lain pula tidak benar. Tidak. Tapi Islam ada dua. Pertama, Islam menjelaskan agama Islam sahaja yang betul, yang benar, dan menafikan agama lain. Misalnya kalau kita baca surah Ali Imran pada ayat 18, Allah menyebut inna dina indallahil Islam. Agama yang Allah akui cuma Islam. Kita baca lagi pada ayat 85, Allah menyatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbal min. Siapa yang mengambil selain daripada Islam, Tuhan takkan terima. Dua ayat ini menjadi suatu pintu masuk dan pintu keluar.
Maknanya agama diakui Islam, lain pada Islam tak diakui. Maka tegak macam ni. Ketika mana agama lain, mereka tak claim mereka betul. Dan mereka juga tak claim orang lain salah. Kenapa? Kerana itu bukan agama. Agama suatu benda yang jelas, menjelaskan yang terang itu terang, yang sesat itu sesat. Kan itu para Nabi berjuang bagi menyampaikan agama ini. Benar. Boleh saja mereka play safe dengan berkata agama ni sama belaka, tak apalah, yang sembah berhala sembah, yang nak tu tak apa, kita yang nak Islam ikut. Kita harmonikan agama dengan maksud masing-masing dengan cara kamu. Tidak begitu. Kalau Nabi-Nabi buat macam tu, tak ada isu perang, tak ada isu diturunkan, tak perlu diturunkan wahyu dan sebagainya. Tapi kerana yang benar itu cuma Islam, maka berlaku peperangan antara Islam dengan yang lain. Berlaku penindasan, berlaku kekejaman. Kerana ini agama yang tak boleh kita main-main. Tapi benda kalau tak boleh main-main, benda tu jelas. Kita takkan kata semua sama. Sebab ini bukan benda main-main, ini benda yang muktamad. Jadi orang yang menjadikan agama itu permainan, rasa nak ambil, rasa tak nak tinggal. Akhirnya mereka lompat-lompat. Saya ni pernah jadi Hindu, pernah jadi Buddha, pernah jadi Kristian, pernah masuk Islam, pernah masuk Sikh, pernah masuk Yahudi. Ada seorang lelaki daripada Filipina. Dia mendakwa dia orang paling banyak agama. Sebab apa? Sebab dia masuk semua agama. Dia pernah masuk Islam 2 tahun. Kemudian dia keluar, dia pun masuk Yahudi pula. Sebelum itu dia Kristian, Filipina Kristian. Kemudian dia masuk Hindu beberapa tahun. Kemudian dia masuk Buddha beberapa tahun. Kemudian masuk Islam beberapa tahun. Kemudian dia masuk Yahudi pula beberapa tahun. Dia kata, saya dapati semua sama. Lihat bagaimana bila seorang menjadikan agama cuma bagaikan menanggal pakaian. Mereka pakai. Agama ini bukan pakaian. Agama ini nyawa dan roh. Kalau tercabut, mati. Kalau pakaian tercabut, kita boleh tukar pakaian lain. Bila seorang tu tercabut agamanya, dia sudah mati. Walau dia masih bergerak dan berjalan, dia dah mati. Rohnya sudah tidak ada. Nilai seseorang dengan agamanya. Bila hilang agamanya, maka hilanglah dia. Kerana Allah menilai kita dengan agama. Sebab itu soalan yang Allah tanya dalam kubur, apa agamamu? Madinuka. Apa agamamu? Untuk orang beriman terus berbangga dengan berkata agamaku Islam. Ingat, agama dia bukan pakaian yang boleh suka-suka ditanggal, dipakai. Ialah nyawa. Tentu kalau nyawa kita, apakah senang-senang kita nak biarkan orang bunuh kita? Kita duk cari duit hari ni nak jaga nyawa. Kita tuan-tuan beli kad insurans sebab nak jaga nyawa. Kita beli obat sebab nak jaga nyawa. Kita takut COVID hari ni kerana jaga nyawa. Agama itu lebih penting daripada nyawa itu sendiri. Kerana nyawa tu cuma nilainya di dunia seketika, lepas tu Allah beri kita nyawa yang lebih panjang. Abadi. Yang menjadikan ia abadi dan nikmat atau dalam azab ialah agama. Baik agama kita, maka baiklah kesudahan kita. Maka Allah menyebut orang yang menjadikan agama itu cuma permainan. Suka-suka dia nak main itu sekejap, nak main ni sekejap, mainan. Dan sebagai hiburan. Hiburan maksudnya cuma ritual. Oh, kita pun cuti, kita pun buat ritual agama ni. Cuti kejap, buat ritual. Hiburan. Bergendang, nyanyi, berarak. Hiburan. Agama bukan permainan. Agama bukan hiburan. Dan yang ketiga Allah sebut sifat mereka. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. Mereka diperdayakan dengan kehidupan dunia. Mereka anggap dunia lebih penting, dunia lebih utama, dunia tempat kekal. وَآثَرُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. Mereka mengutamakan dunia. Walah kita ada akhirat. Dunia alat untuk kita memperoleh akhirat. Bukan akhirat alat untuk kita dapat dunia. Maka golongan ini ada 3 sifat. Sifat mereka permainkan agama. Yang kedua menjadikan agama sebagai hiburan. Dan diperdaya dengan kehidupan dunia. Apa kata Allah pada mereka? Falyaum, hari ini. Hari ini maksud hari ini, hari akhirat. Hari bila mana kamu sudah mati. Hari bila mana dunia ini sudah dihancurkan. Hari bila mana kamu kembali kepada kami. Nansahum, kami tak akan peduli kamu. Kama nasu liqa yaumihim hadha. Sebagaimana kamu tak pernah mengingati pertemuan kamu pada hari ini. Kan itu Allah sebut dalam Quran. Dan surah Yunus. Bila Allah menyatakan. Innal ladhina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayati dunya watma'annu biha. Wahum an ayatina ghafilun. Ulaika ma'wahumun nar. Bima kanu yaksibun. Allah sebut dalam surah Yunus ayat ke-7. Kata Allah. Mereka yang tidak pernah berfikir untuk bertemu dengan kami. Dan mereka redha dengan kehidupan dunia. Mereka tenang dengan kehidupan dunia.
Mereka sering lalai dengan keterangan ayat-ayat kami, perintah-perintah kami. Tempat duduk mereka dalam neraka. Disebabkan perbuatan mereka itu. Ada orang yang lupa bagi yang lain dia ingat. Dia ingat nak simpan duit hari tua. Ingat. Umur 20 dah simpan, dah buka akaun untuk hari tua. Dah melabung untuk hari tua. Dah buat investment untuk hari pencen, untuk hari sekian. Dia dah fikir semua. Tapi akhirat dia tak fikir. Dia dah fikir anak dia lahir, dah fikir anak dia nak jadi apa. Anak dia perlu apakah kerjaya anak dia. Dia dah masukkan sekolah yang hebat. Dia dah merancang mesti mana anak dia akan menyambung pelajaran. Dia dah siapkan dana untuk anak dia belajar. Dia dah buka akaun, dia dah beli aset itu dan ini. Semua persiapan dunia dia buat. Tetapi dia lupa persiapan bertemu dengan Allah. Ini Allah sebut allazina la yarjuna liqa'ana. Tidak pernah terfikir, tidak pernah berfikir untuk bertemu dengan kami. Kita orang beriman dia sentiasa berfikir hari pertemuan dengan Allah. Kita akan jumpa Allah. Kita kepunya Allah akan balik pada Allah. Akan ditanya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Thumma latus'alun yawma idzin anin na'im. Kamu akan ditanya semua nikmat yang diberikan oleh Allah pada kamu. Allah akan tanya nikmat usia kita. Allah Ta'ala akan tanya nikmat kesihatan kita. Nikmat muda kita. Nikmat harta benda kita. Dan segala nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita. Allah tanya, apakah kita bersedia dengan jawapan? Bahawa kita menggunakan semua nikmat itu dalam mentaati Allah. Kita telah menggunakan semua nikmat itu bagi mencari redha Allah dan keampunan Allah. Dan kita amat merindui pertemuan dengan Allah dan amat mengharapkan syurga Allah. Maka Allah kata hari ini, sebagaimana mereka tak pernah ingat kami, maka kami akan lupakan mereka. Wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Dek kerana mereka ini menderhaka kepada ayat-ayat kami, perintah-perintah kami. Mereka utamakan syahwat, mereka utamakan dunia, segala kelazan dunia, segala perhiasannya. Mereka ini terpedaya dengan panjang umur mereka, dengan kehidupan mewah mereka, banyak harta mereka, pengaruh mereka yang luas. Maka keinginan mereka hanya untuk perkara itu. Maka ini sifat orang-orang kafir. Ingat, mereka yang punya sifat ini, maka mereka ini ialah kafir kepada Allah SWT. Sebab ingat pada hari di mana kita katakan, bila ahli neraka meminta walau seguk air pun tak dapat. Kalau kita perhati ayat-ayat sebelum ini, Allah Ta'ala menceritakan pertama, dialog ahli syurga dengan ahli neraka. Bila ahli syurga kata apa? Apakah kamu dapati janji Tuhan kamu benar? Kami dah dapati janji Tuhan kami benar. Maka tiba-tiba malaikat berkata, Al-la'natullahi al-zalimin. Allah melaknat orang-orang kafir ini. Yang kedua, dialog Ashabul A'raf. Waktu mereka terpaling melihat ahli neraka dengan penuh ngeri dan jahatnya. Lalu mereka berkata, wahai Tuhan kami, mereka berdialog dengan ahli neraka. Bagaimana kamu sekarang? Dan tengok orang-orang yang kamu tuduh dahulu jahat, mereka sekarang ahli syurga. Dan kamu hari ini harta benda kamu, pangkat kamu langsung tak boleh tolong kamu. Dan dialog yang ketiga, bila ahli neraka pula bercakap ahli syurga. Memohon ahli syurga kasihan belas pada mereka. Lepas bila mereka gagal, bila mereka kecewa, bila mereka tahu mereka tak ada kesempatan itu, maka Allah Ta'ala kata, ini kerana kamu dulu kafir. Maka Allah gambarkan benda yang belum berlaku. Sebab syurga belum dibuka. Neraka juga belum dibuka. Maksudnya belum ada penghuni. Syurga belum ada penghuninya, neraka belum ada penghuni. Ia akan mula berpenghuni bila berlakunya mahsyar. Tapi Allah sudah gambarkan ini yang akan berlaku. Ini yang akan terjadi kalau kamu kafir pada Allah. Nah, sekarang peluang kamu. Lihatlah Al-Quran yang telah kami turunkan. Kamu ada peluang. Jangan sampai nanti tertutup peluang, kamu minta. Kata Allah, وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ. Kami telah datangkan kepada kamu dengan Al-Quran ini. فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ. Yang telah menerangkan segala-galanya. Yang kami terangkan dengan Al-Quran ini, dengan ilmu pengetahuan kami yang luas. Pada semua perkara yang menjadi keperluan kamu. Yang menjadi keinginan kamu. Dalam Quran ini kami dah terang. Even kami cerita, kalau kamu derhaka, kalau kamu kafir, ini balasannya. Kalau kamu beriman, begini balasannya. Maka kamu berfikir sekarang. Dan Quran ini, hudan adalah petunjuk. Warahmah dan rahmat liqaumi yu'minun, bagi mereka yang beriman. Lepas Allah gambarkan dalam neraka macam mana
syurga macam mana, supaya manusia berfikir, kamu masih ada usia sekarang, kamu masih ada peluang sekarang. Ini Al-Quran yang berada di hadapan kamu, yang diturunkan, yang dipelihara, yang dijaga sampai hari kiamat, yang menjadi petunjuk, yang menjadi rahmat. Bila mana kamu beriman pada Allah, hal yang zurun, apa yang kamu tunggu lagi, kata Allah. Apakah kamu masih menunggu illa ta'wilah, sehingga datang azabnya? Kami kan dah cerita azabnya begini. Kamu nak ke kamu nanti jadi begitu? Ini Al-Quran, baca dia. Dalamnya ada petunjuk, dalamnya ada rahmat. Dalamnya ada segala ilmu yang kamu perlukan, yang kamu ingin tahu. Kata kita, ilmu ni ada satu ilmu yang kita cuma nak tahu, tapi kita tak perlu. Ada ilmu yang kita perlu tahu kerana kita perlu. Umpama kita masuk dalam hutan, kita perlu tahu ilmu survival hutan. Tak perlu kita tahu ilmu survival di laut. Tetapi kalau kita tahu, itu bonuslah cara ilmu juga. Kalau sekiranya kita katakan kereta kita rosak, ilmu yang kita perlukan bukan ilmu alam, bukan ilmu geografi, ilmu mekanik. Untuk baiki kereta kita. Itu ilmu yang kita perlukan. Habis kalau ilmu lain kita ada, ilmu lain kan okey, tapi bukan itu yang kita perlukan. Itu cuma kita tahu. Al-Quran, ilmu yang kita perlukan dalam kehidupan. Adapun ilmu-ilmu dunia, sila ambil. Sila berisytihad, sila cari sendiri. Kerana itu bukanlah suatu benda yang kamu perlukan. Ilmu perniagaan, tuan-tuan. Kalau kita gagal kat sini, tak apa. Dia tak jadi apa-apa. Tuan-tuan cuba yang lain pula. Tapi jangan gagal tentang ilmu kehidupan dalam mencari Tuhan. Kalau kita gagal, berarti gagal selama-lamanya. Tuan-tuan, kalau kita technically-nya, bab-bab dunia, kalau tuan-tuan gagal, tak apa. Tuan-tuan buat kapal tenggelam, tak apa, kita buat lagi. Mungkin bukan jodoh kita buat kapal laut, kita mungkin buat kapal terbang. Kita buat kapal terbang baru timbul. Kapal laut tak timbul, tenggelam. Kita boleh cuba. Benda kesilapan kita, ilmu yang baik. Tetapi agama kalau kita tersilap, ini bukan ilmu yang baik. Ini musibah yang paling besar. Kerana itu Allah tak nak bagi manusia tersilap pilih agama, Allah turunkan Quran. Adapun urusan dunia, Allah tak turunkan wahyu untuk kita jaga urusan dunia. Sebab urusan dunia kalau kita silap tak ada masalah. Tak ada masalah apa-apa. Tak besar masalah tadi. Kerana kesudahan kita cerita akhirat. Dunia ni kita hidup sekejap. Kalau kita tak pernah buat salah pun dunia, kita mati juga. Buat salah pun mati juga. Tetapi akhirat, bila kita pernah buat salah tentang agama, maka kita akan berada dalam neraka. Sebab itu Allah turunkan Al-Quran sebagai panduan supaya jangan buat kesilapan dalam memilih agama. Tetapi kita mungkin boleh buat kesilapan dalam hal lain dan kita belajar benda itu. Tapi tidak agama. Sekali tersilap pilih, habis. Kita takkan dipulangkan ke dunia. Tidak lagi dia beri peluang. Kemudian kata Allah, yauma ya'ti ta'wiluhu, dan bila datang azab Allah, yaqulul ladzina nasuhu min qabl, orang-orang yang dahulu lupa akan perintah Allah, qad ja'at rusul rabbina bil haqq, memang dulu telah datang kepada kami rasul-rasul yang membawa kebenaran. Fa hal lana min syufa'a, boleh tak rasul ini beri syafaat kepada kami? Ya, sesudah kamu dustakan rasul, kau minta mereka beri syafaat, maka tak dapat. Fa yashfa'u lana, supaya nabi-nabi ini beri syafaat pada kami. Au nuraddu, atau kami dikembalikan di dunia. Fa na'mal ghairal ladzi kunna na'mal, kami pasti baiki amalan kami, bukan macam dulu lagi kami akan beriman. Qad khasiru, kata Allah, mereka telah rugi. Mereka telah merugikan diri mereka. Wa dhalla anhum, mereka telah disesatkan dengan kehidupan sebenar, maka yaftarun, dengan pendustaan yang mereka lakukan. Sebab itu kita sebut, tuan-tuan sekalian, kita kalau silap hal dunia tak apa, kita masih boleh baiki. Tuan-tuan silap tanam durian tu pun mati, tak apa. Kita tanam lagi, kita belajar. Tuan-tuan kita silap buat rumah tu sengit, tak nampak lawa, tak apa, kita baiki lagi. Silap pilih agama, ia mati selama-lamanya. Sebab itu Allah tidak mahu manusia tersilap pilih agama, Allah kekalkan Al-Quran ini sampai hari kiamat. Maka Allah mudahkan Al-Quran ini. Sehingga kita dapati Al-Quran ada semua terjemahan. Bahasa Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, Dayak, semua ada. Terjemahan English ada, terjemahan Tamilnya ada, terjemahan Itali ada, terjemahan Cina, semua ada. Sehingga Allah menyebut, walaqad yassarna lil Quran fahal min muddakir. Kami jadikan Al-Quran ini mudah untuk difahami, mudah untuk dibaca, mudah untuk dihafal, mudah untuk dilihat, mudah untuk didapati, mudah untuk dijumpai, mudah untuk dibeli.
Fahal min muddakir, tak ada kau orang fikir. Kenapa Allah jadikan Quran ini mudah untuk kita hayati dia? Bahkan kita lihat jaminan Allah Quran tak akan berubah walau satu huruf. Jangan kata ayat satu huruf pun tak berubah. Walau satu baris tak akan berubah. Bagi menjamin manusia tidak tersilap pilih dalam agama. Jadi jangan main-main hak agama. Hal lain saya katakan tuan-tuan tersilap pilih tak ada mudarat besar pada kita. Walau mungkin ada mudarat tapi bukanlah mudarat besar. Mudarat itu cuma berhenti di dunia. Tetapi kalau kita silap memilih agama, manusia yang silap memilih kebenaran, maka kita katakan jadi lagi jalan keluar untuk mereka. Dalla anhum, mereka akan sesat dengan sejauh-jauhnya. Bahkan kalau khasiru anfusahum, mereka telah merugikan diri mereka dengan serugi-ruginya. Maka mohonlah pada Allah supaya kita sentiasa berada dalam petunjuknya, berada dalam hidayahnya, berpegang teguh dengan Islam. Demikian zuriat keturunan kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.